Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ma asbaha bina min ni'mah aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakash syukr. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu wa afah wa na'udzubika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur samalah kita kepada Allah. Pagi tadi celak mata kita sebut dah alhamdulillahilladzi ahyana. Terbit tanda alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza. Boleh makan, boleh minum. Hingga Nabi sebut dalam satu hadis, siapa yang berpagi dia maka aminan fi sirbi, amin dia. Boleh tengok saudara mara kita di Palestin tak boleh nak tidur, mereka malas. Ada yang kelaparan, ada yang takut kepada peluru, ada yang diserang, ada yang tiap hari jeritan mati dan sebagainya. Kita sihat dan kuat pula badan kita hari ini, alhamdulillah. Sihat, cek mata, cek telinga, cek kaki. Amo cek sakmal belum bangun subuh tu cek darah dulu. Darah tinggi. Lepas tu cek ciman ni. Hak tu luar tu asah lah kalau kita pergi hospital ke tak. Hak tu mula-mula takutnya lebih darah, lebih manis. Sebab amo dia ada jangkit banyak dah. Jadi jantung pun ada, paru-paru pun pernah biasa. Tapi kita jagalah untuk kesejahteraan yang kita jaga. Sebab musabab dah sampai ajar, habis jaga pun tak, dia mati sepatutnya lah. Doktor pakar apa semua pun pakar jantung pun mati juga. Banyak juga hak mati dengan jantung. Pakar kanser banyak juga hak mati dengan kanser. Itu ajar Allah, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan. Nabi katakan Nabi, kullu nafsin za'iqatul maut, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Itu yakinlah kita insya-Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berpagi pagi ni dengan nikmat, terus kita minta lepas semaya tiap sama dah. A'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tu Nabi pendek je doa ajar Nabi kita-kitanya. Ya Allah, tolong kami boleh bersyukur sama kepadamu. Waktu boleh ingat sama kepadamu ya Allah. Boleh husni ibadatik. Boleh comel ibadat aku, ibadat hati kita, ibadat mulut kita, ibadat segala perbuatan gerak-gerik kita, melalui harta kita, melalui tubuh badan kita. Dan alhamdulillah kita pagi ni pun semua anggota kita boleh rokok, boleh sujud, boleh berdiri, boleh duduk. 17 anggota utama kita dah tunai, bergerak, jalan kaki semua menuju redha Allah. Kalau siapa hak boleh bangun awal semalam kat boleh sembahyang tahajud, boleh istighfar, boleh baca Quran. Itulah kita sepatutnya hari-hari dengan Allah Subhanahu wa taala. Amo nak sambung kita amo hak baca sebelum ni lah. Tak tahu lama sekali sekala mari ni dak. Tapi ingat baliklah tajuk al-imanu awwalan kaifa nabda' bih. Nabda' bih ada sikit lagi nak habis kita ni.
iman pertama kali kita disuruh bersiap sedia menghadap Allah, iaitu alladzina amanu wa amilus solihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap rasul sebelumnya juga untuk nak menyelamatkan ummah dia, setiap ummah adalah membawa kalimah la ilaha illallah, kalimatut tauhid yang menjadi asas kepada iman hidup kita. Tak ada Tuhan yang sebenar. Ada sembah lembu, ada sembah orang, ada sembah api, ada sembah matahari. Zaman masyarakat Melayu dulu sembah jin, sembah hantu, sembah pokok, sembah posu. Puja belaka. Nak buat benda, giduk jamu benda. Boleh makan buah, giduk jamu apa pula tak tahu. Lepas tu jamu tu deh. Jamu tu maknanya duk puja lah tu. Dalam Quran banyak duk cerita pasal orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah, termasuk orang Mekah sendiri. Dia panggil musyrikin Mekah. Dia mengakulah, dia kata dia, siapa buat langit? Allah. Siapa buat kita? Allah, dia kata. Nama dia pun Abdullah. Tapi Tuhan panggil puak dia ni puak musyrik. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Engkau Nabi kita mari, Rasulun minallah, mari betul balik akidah dia. Kata tak ada Tuhan tu pun payah nak suruh ngucap kalimah tu pun perang-perang. Itu pun lama nak guna masa 13 tahun. Tak sampai 100 orang, kata setengah 100 lebih-lebih ya. 13 tahun. Dan tidak suruh sembahyang, tidak suruh puasa, tidak suruh buat keluar zakat, tidak suruh apa lagi hukum lain. Cuma ada hukum-hukum asah. Jangan bunuh, kena buat banyak ibu bapa, jangan buat seksa ke anak yatim, jangan nipu, arak, tak lari lagi. Tu pun payah nak. Kalimah yang sangat dibenci oleh orang Quraisy masa tu. Dengan istihar perang lah. Nak suruh kata je. Tapi hidayah Allah tetap sampai melalui Rasul dia. Dan Rasul pun disuruh membina iman 13 tahun. Iman tu. Nak suruh mengucap, nak suruh yakin dengan Rasul ni. Wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Kalau Quran turun Mekah, banyaknya mula dengan huruf muqatta'ah. Dan banyak juga huruf lepas muqatta'ah tu hampir keseluruhan kecuali suratul Ankabut ya. Lepas sebut Yasin, Nun, Qaf, Sad, Ain, Sin, Qaf, terus ayatnya zalikal kitab la raiba fihi. Betul ayat Nabi ni adalah Rasul yang Tuhan hantar. Duk lawan situlah. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Semua nak ayatnya Quran mari nak betul hak tu ya dulu. Akidah pada Allah, Rasul. Lepas tu percaya tambah lagi hari kiamat. Nak suruh percaya hari kiamat hidup balik ni pun susah. Pakai masa. Wano nak hidup balik. Hak seorang salah seorangnya bawa tu lah ripuk dah. Kalau tanya Rasulullah, man yuhyil izama wa hiya ramim. Allah yang mikir siapa tahap kata tak nak hidup wano kat tu lah lupuk dah ni. Padahal tu Rasul. Qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah. Hak nak hidup ni Muhammad wayak dia kata hak Tuhan buat dia mula-mula tu ada ke tulis ni? Tak ada pun. Asalnya daripada tanah. Lepas tu Tuhan kata summa ja'alnahu nutfatan. Nak boleh lepas tanah benih hak mula-mula lepas Adam tu mari pada air. Summa ja'alnahu nutfatan fi qarar summa khalaqna nutfata 'alaqah. Buat setaka darah. Summa khalaqnal 'alaqata mudghah. 40 hari jadi pula setaka daging. Summa qasawnal 'izama lahma. Lepas tu Tuhan kata buat pula tulang.
tumbuh daging pula. Lepas tu baru kata Tuhan pun hidup. Wah, lepas tu hidup kita. Mari. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Lepas kamu hak hidup ni mati. Oh, nak percaya ke mati tu tengok belakang dah mati tu. Cuma summa innakum yaumal qiyamah itu ba'asun. Hai nak percaya hak tu pun payah. Kena waktu turun ayat Quran banyak tu waktu turun Quran. Nasuh perhati wa min ayati Tuhan ni maha kuasa, dia boleh hidup hak mati dah. Hak hidup boleh jadi mati hidup balik kan. Saya suruh tengok tu kan. Ikan, telur, pokok kayu, semua tu ada hidup, kemudian tu mati. Jadi telur ke? Jadi butir moktel ke deh? Jadi butir durian ke? Lepas tu kena hidup balik, dia bubuh rai. Hidup balik jadi padi mula pula. Payah ke? Kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Wa kadzalika tukhrajun. Itulah mu hidup pun. Tak perhati apa tu lah. Nak kerah perut situ lah. Duk perasan ni, kita ni, Tuhan ni, tak boleh nak buat benda tu. Itu iman, dia panggil. Kena bina iman. Dalam syarat iman ni, Ahmad dah baca itu, dia ada 10. Rasulullah bina asas iman kepada generasi pertama sahabat Nabi SAW. Pertama, nasihat takut Tuhan. Kita dah baca itu. Ada 19 takut, sahabat takut Tuhan. Takut misalnya kita ni hamba bukan tuan, kita ni tak ada milik kita pun. Nyawa apa dia bui. Apa hak dia suruh kita buatlah. Tuhan permudahkan segala ada di langit dan di bumi ni hak dia belakang. Hatta kita inna lillah, kita ni milik Tuhan. Dan Tuhan tidak buat benda semua ada keliling kita ni sia-sia. Saya tengok kita buat body kita, buat hati, buat akal, bagaimana kita boleh dengar. Itu takut pada Maha Kuasa Allah, yang dia boleh mati bila-bila masa kita. Namrud yang lawan Nabi Ibrahim tu, aku boleh hidup mati ya kata. Dia ambil orang hidup, dia bunuh. Tengok aku mati dia. Mana kamu hidup tu? Aku tak mati, dia hidup lah tu. Allah mudah dia mikir dia. Itu yang keluar takut daripada mahabbatullah. Kita baca dah itu. Semua ni takut pada dosa-dosa yang akibat dosa tu. Bukan takut dosa, akibat daripada dosa tu boleh sekat amalan, boleh sekat rahmat Tuhan, boleh sebab kita jadi masuk neraka, boleh sebab jadi banyak diperhatikan, disuruh perhatikan dalam Quran. Semua azab-azab umat dulu disebab fakullan akhazna bi zambi. Dosalah. Faminhum man aghraqna, ada kena telai di bumi, mati dalam bah. Nabi Nuh tu, wa minhum man khasafna bihil ard, ada kena telai di bumi macam Qarun tu. Wa minhum man akhazathu sayhah, mari dipeti mati habis kaum Ad, kaum Samud. Lepas tu mari pula angin, arsalna alaihi hasiba, Nabi Lut kaum dia kena hujan batu mati habis. Kaum Ad, Nabi Hud kena angin 7 hari 8 malam, 8 hari 7 malam, sama alayalin wa samaniyata ayyam. Acul tinggal hak berimeh ya, tak perhati juga. Dekat ya kaum Hud dengan Mekah tu. Tengok sendirilah kaum-kaum hak lawan Nabi tu. Tapi tak perhati juga. Itu kita kena takut. Kalau lawan Tuhan hanya akhirnya di dunia jadi gini. Takut kemerdekaan Allah, takut kepada bala yang kita ni. Kadang-kadang kita rasa kita lepas dah. Ada orang jahat tapi kita ke Ashabus Sabtu tu. Fuak hak lawan Nabi Bani Israel, Tuhan larang tapi dia helah. Dia kata Tuhan larang, kita pergi belah hari Sabtu. Apa salah? Nak lawan Tuhan juga. Tapi hak 3 grup, hak selamat segrup ya. Hak segrupnya
Maka tak heran hukum Tuhan. Ya grup 2 maka duk dia. Tak kata gapo. Maka kena balas sepatutlah. Hak grup yang 3 lah, hak larang ni. Selamat. Kita pun gitulah. Takutnya Tuhan ada wisdak kita ni, senang kaya ni, rupa-rupanya ada istidrak kita. Cuba beri ke Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, Qarun. Istidrak dia panggil. Sedaklah kita tak semaya pun kaya. Makin mewah, gemuk metang. Wa ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun Tuhan uji dengan senang, dengan merasa mulia. Dia kata Tuhan mulia aku ni. Mulia gapo bila tak boleh semayanya. Aku masuk kelas pita KBMC. Tak boleh bayar sakit. Tapi tak semaya. Baik masuk hak pita kelas hak bayar RM5. Tapi duk semaya. Itu lebih baik bagi kita yang rasa kita ni bangga dengan istidrak Tuhan. Takut amalan kita buat dahnya apa Tuhan. Takut dengan sebab amalan kita syirik dengan Allah dan sebagainya. Ini amba dah baca semua ni. Dan kita takutnya gelecah dekat nak mati, nak cabut email Tuhan, takut dari sakaratul maut, takut dari azab kubur, takut dari soal muka nakir, takut pula dari neraka daripada masa esok. Itu takut. Dan asah yang kedua, sahabat Nabi ni disuruh tadabbur Quran. Tadabbur ke Quran. Banyak ke ayat ni. Tadabbur ni makna apa? Kita baca, kita faham, lepas tu kita walaupun tak faham keseluruhan. Ni ada Quran diberi hadiah. Al-Quran tadabbur wa amal. Kita baca ayat Quran, dok oyak sifat orang munafik. Dok oyak cerita orang kafir. Dok oyak cerita orang beriman. Kita ambil ukur kita. Aku ni ada grup mana 3 ni? Ada ayat orang masuk syurga, sifat sikit. Aku ada kedak dalam ni. Tu panggil sebahagiannya. Kita baca, kita faham makna. Dan jangan rasa baca Quran ni tak kena atas diri dia. Tu kita ambil Quran, mari ukur diri kita. Bukan ukur orang. Ni baca ayat munafik, tak orang macam dia tak munafik dia. Nak hukum orang. Jangan. Sebab tu banyak sahabat Nabi bila turun Quran ya. Bila baca je, dia tak rasa kena orang lain. Kena dia. Kena atas kepala dia. Kena atas kepala dia. Umar turun, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Masa turun ayat tu dia ada dah tekan dengan Abu Bakar. Bila Abu Bakar kata tak nak bunuh lah tawanan Badar ni, dia kata kena bunuh orang ni buat jahat. Ma'rata illa khilafi dia. Mungkin saya temu dengan aku ya. Sengaja nak temu dengan aku, nak suruh. Tak serupa pendapat aku. Derahlah sikit suara tu. Tu ayat demi lalu dia. Setiap ayat tu ayat katanya mari sentuh perasaan dia, jiwa dia. Dok panggil ya ayyuhallazina amanu apa puluh sepak pun dalam Quran tak? Tak berasa kata kena kita. Sebab tu ada seorang dalam cerita tadabbur ni. Dia kata dalam Quran ni ada belakang cerita kita. Dia cari duk mana cerita dia kata. Tengok ahli neraka. Dia tanya, "Masalakakum fi saqar?" Kata setengah malaikat tanya. Dia kata, "Qalu lam nakum minal musallin." Amba tak semaya. Amba semaya dia kata. "Wa lam nakun nut'imul miskin." Amba tak pernah beri ke orang miskin. Makan ni. "Wa kunna nakhudu ma'al khaidin." Dia kata amba dak. Dia tengok cerita kafir dia. Masuk neraka. Amba lepas rasa ni dia kata. Mari tengok sifat orang yang masuk syurga pula. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Amba semaya tak pernah khusyuk. Apa saja orang mari dunia mari belakang dalam perut amba. Takbir lah. Saya anak koci pun jumpa. Sebab apa? Tak pernah khusyuk kita. Tak pernah khusyuk kau jawab tak pernah khusyuk kau ambil wuduk, tak pernah khusyuk kau jalan mari masjid. Kita nak mari khusyuk kau takbir juga. Gagap pitih tak ada.
Mana anak kecil duk mana pula dah. Itu tanda-tanda sifat air tak ada juga aku sini je dah. Dia baca surah Taubah tu. Setengah daripada mereka itu bercampur aduk amalan dia. Khalatu amalan salihan wa akhar sayyi'a. Hari ni duduk dalam masjid molek dah ni, jauh dah ni. Lepas ni nak buat gapo tak tahu pula. Kita tengok TV, tengok orang telanjir. Makan pun belum tentu lagi. Dia kata halal lah, jenama halal, tapi duit yang kita cari nak beli tu tak halal pun. Duit dia sebuah. Tak apa je nak fikir tu ustaz. Dia kata. Abang pernah jugalah. Kena sekat di polis di Putrajaya itu. Masa dia buat master. Kata ustaz halal deh. Allah. Minta kita halal pula sebab depan ni sekat dah. Kita buat kena sama dah sebab masih lah masuk lorong. Lorong teksi kan ada lorong bah kita silap masuk. Dia sekat dia bayar lah sama depan sekat pula. Minta pula. Sudah. Kita logak hari tu abang nak naik flight. Masuk. Lepas tu dia kata halal dah ustaz. Sudah. Minta halal. Dia agama risuah dah. Antaranya itulah sifat yang dia panggil tadabbur Quran sebahagiannya. Kita dengar ada faham makna harfin, ada faham makna secara tafsir, ada mari kita tadabbur. Itu ayat-ayat Quran dah. Yang ketiganya, sahabat Nabi dibina dengan banyak awal-awal lagi. Qumil laila illa qalila, suruh banyak bangun di waktu sahur. Sebab waktu tenang masa tu. Suruh baca ayat Quran, tadabbur, tafakkur, ciptaan langit bumi. Masa kita orang tenang, jiwa tenang ni, dia tenang belakang deh. Kalau kita mengisah kepada dosa-dosa kita, merasa mari itulah tu. Kalau boleh pergi ziarah kubur malam. Ratik sama lama sekali dah. Lah sakit di hospital pula. Allah, hamba sakit hospital hari tu 8 hari. 5 hari di ICU. ICU lah situ deh. Jadi dengar duk jerit tak tidur malam, ada hak mati depan kita. Dekat dah hamba ni. Doktor pula mari royak ustaz, stesen ustaz ni kalau naik kereta api siapa makan baru dah ni ustaz dia kata. Lepas ni tupak dah. Allah. Takut juga dengan doktor royak kata jatuh ni ustaz. Kalau tak buat selalu angiogram ni, bagi pengajian kami, dia akan pecah darah ke otak pula. Segera kena buat. Jadi kita pun takut juga deh. Tanya-tanya orang duk mati depan kita ni. Tu jarah orang sakit rasa isah. Lepas tu mudawaratul infaq fi sabilillah. Yang keempat itu kita dah baca juga dah. Sedekah sama. Jangan berhentilah. Tak usah banyak tak apa, RM1 ke RM2 RM3 ke sehari deh. Terutama sedekah paling mulianya sedekah subuh. Kita sedekah subuh, satunya kita niat tak makan gapo hari ni. Tidak tadi niat dah nak makan roti canai ke Kentucky ke apa deh. Tapi hari ni kita ingat kepada sedekah untuk akhirat aku, bukan untuk tolong orang. Sedekah aku untuk akhirat aku. Sedekah aku ingatlah kamu ayah kita adik. Haduk tunggu nak tengok. Hak dia dekat nak mati dia kata laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum. Orang ada nyesar dah kubur tu banyak, dia minta, dia kata minta nak tunggu kejap tu aku nak sedekah. Boleh jadi kita pun tak ada nak sedekah. Sedekahlah. RM1 kamu niat kaya ayah kita. Sedekah untuk berubat kita boleh. Pagi ni nak sedekah untuk sembuh penyakit hamba. Dawau mardakum bis sadaqah. Kita sedekah ni kita ingat nak tolong orang tu. Ustaz apa sedekah dia ustaz? Hamba tidak nak tolong dia. Nak tolong hamba. Tu kita mudawamah sama. Sebelum kita nak menyesal depan Tuhan, lepas tu nak minta nak balik dalam kubur mula. Jangan. Lepas tu rima baru ni hamba baca dah kita ni fikru wa zikr. Sentiasa otak kita mikir, tadabbur, tafakur pada ciptaan alam.
Dan kita ingat Tuhan sama zikir. Bunyi guru. Ingat semua makhluk bertasbih Tuhan. Yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih deh. Kita ingat guguh bersembah juga. Burung. Nah. Semua ni bertasbih Tuhan. Yang keempat, yang keenam ni, yang keenam ni ta'alluq bil masajid. Nabi semua ikat sahabat dia, biar marbut dia panggil, ikat dengan masjid. Sebab tu dia sampai ke Madinah tak buat benda lain. Buat apa dulu? Dia tidak buat buka pasar dulu tak. Dia buat masjid dulu. Kubah mula-mula, lepas tu masjid. As-sabunyanahu ala taqwa minallah. Alhamdulillah kita ni terikat dah ni dengan masjid, dan insya-Allah Nabi jaminlah orang rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid. Amo pagi bodok tengok set-set lama ni ada lagi deh. Kecuali dia ni tak boleh nak mari masjid kerana apa? Kerana tak sihat. Dia nak mari. Dia ada dua kategori lah orang tak mari masjid ni. Yang keduanya malah. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi, tak cekak. Wal kasal malah. Ada cekak belana tapi tak mari juga dia. Kerana dia malah. Kita ni rajin nak mari tapi tak boleh mari dah. Yang ketiganya, yang seterusnya iktinabu mawasimil khairat. Yang seterusnya yang ketujuh ni, ke-8 ni. Kena ambil peluang-peluang lah. Musim mana Tuhan ganda pahala, Tuhan beri. Waktu tiap-tiap harinya subuh dengan sebelum subuh. Alhamdulillah. Ni orang duk buat gapo bulan ni? Bakak baca sirah Nabi, bakak selawat. Tapi tidaklah buat bulan ni saja. Lama hak bulan ni je selawat. Ajak lagi selawat rumah dia. Lepas tu tak selawat dah lah. Tak. Kita kena selawat sama. Selawat 24 jam kena selawat. Tadi hak wajib dah selawat kitanya. Kita dengan Nabi ni sifatnya paling kurang orang panggil wajibat. Nahwar Rasul. Kita dengan Rasul ni paling tidak 10 kali kena buat. Sama yang kena beriman. Dan kita berucap sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tadi dah wajib dah tu. Jawab baik tu sunat lagi kata ulama. Tapi kalau tahiyat tak baca tak asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, out lah kita. Lepas tu kena wisalah. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Lepas tu kena selawat. Dalam tahiyat kedua tu wajib tu. Rukun solat. Jadi alhamdulillah kita selawat. Lepas tu kena salah. Lepas tu kena mengucap. Itu iman. Yang keduanya kena kasih ke Nabi. Bukan kasih ketika-ketika ya. Dah kasih sama lah. Seperti para sahabat tak tengok Nabi. Kita ada orang mendengar. Waktu kita pun bakal ada selawat. Marra'a wajhaka ya. Siapa-siapa tengok mukamu Nabi gembira. Sahabat siapa tahap nangis kalau tak tengok Nabi. Kasihnya. Tanya bila kiamat ya Rasulullah. Anak kata ada seorang lelaki tanya Nabi. Bila kiamat Rasulullah? Pahmu sedia gapo hari kiamat? Kata Nabi. Dia kata dah amal kasih kepada Allah dan Rasul. Ghaira anni uhibbullah wa rasulah. Lalu Nabi kata, anta ma'aman ahbabta. Nanti kamu akan duduklah bersama dengan orang yang kamu kasih, kata dia. Dia kata amal kasih kepada Allah, kasih Rasul, kasih Abu Bakar, kasih Umar. Jadi amal boleh duduk sekali dengan dia lah deh. Nak ayatnya kasih Nabi siapa kau menangis tak ingat, dan ada hak boleh mati macam bila tu riwayatnya. Bila dia nak mati esok dia rasa dah nak mati. Dia kata gadan liqa'ul ahibah, aku jumpa pula kekasih aku, dia kata. Sebab Nabi jamin duduk sekali dengan dia. Orang hak dia kasih. Itulah apa hak amal nak sebut pagi ni, dan insya-Allah sifat yang berkaitan dengan Nabi. Kita kena selawat, kena doa ke Nabi. Doa banyaklah. Di antara doa hak Nabi ajarnya nak dapat syafaat dia. Kita kata lepas bah
Turut orang baik kata, asyhadu an la ilaha illallah faqulu kama yaqulul muazzin. Kata supaya orang baik kata. Kemudian habis tamat baik, kita salul wasilah. Mintalah pada Allah supaya aku boleh tolong kamu. Kata mana? Allahumma hai Tuhan rabb hazihi da'wati tammah. Tuhan kepada Tuhan azan ni, dakwati tammah ni deh. Wassalatil qaimah, semaya yang akan didirikan ni. Ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilah. Ya, berilah kepada peluang Nabi aku ni boleh tolong aku dan kemuliaan seperti mana yang kamu wa ba'ashu maqaman mahmudan allazi wa'attah mahmudan allazi wa'attah. Bangkitlah dia seperti mana kamu janji kepada dia nak bangkit tempat mulia di hari kiamat. Maka Nabi kata mana? Halat lahu syafaati. Orang ni bolehlah terima aku nak boleh tolong dia. Malah juga nak jawab baik pun tak. Allah nak jawab baik ni. Lambat wuduk pun malah. Sebab apa? Syaitan tak usah kita jawab. Syaitan tak usah kita dengar. Syaitan tak usah kita ada wuduk. Sebab payah dia nak kacau kita. Sebab malaikat rahmat mari ramah. Bila kita duduk dengan selawat, bila kita duduk dengan zikir. Lahu muaqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ramah hak duk jaga kita kiri kanan belakang depan. Depan kita belakang kita. Tapi kalau kita tak sebut Tuhan wa man ya'su, tapi dia tak ingat Tuhan, tak ingat nama aku, Tuhan kata nuqayyid lahu syaitanan. Maka hak mari duduk dekat dia nya siapa? Syaitanan fahuwa lahu qarin. Syaitan qarin. Kejap lagi bacalah doa. Setengah masjid dia tulis doa keluar masjid. Ada satu doa yang diwarid, dia kata Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junudi. Ya Allah, aku minta berlindung dengan iblis dan tentera-tenteranya. Waftah li abwaaba min fadlik. Maka bukalah pintu fadilat pada aku. Kita nak cari fadilat, rezeki, sehat di luar masjid. Kita nak masuk dalam masjid, kita minta apa? Allahumma ftah li abwaaba barahmatik. Sebab duduk depan Quran ni kita minta Allahumma arhamna bil Quran. Tapi bila keluar lagi cari dunia, fabtagu min fadlillah, tu sebut. Fabtagu min fadlillah. Asasnya nak dapat reda Allah Subhanahu wa taala. Itu 9 perkara. Ada lagi kita nak sebut lepas ni lah. Yang ke-9, yang ke-10. Harapnya bagi ni kita boleh sambung balik lah. Kalau ada rezeki kita mari jumpa pula lah. Minggu 2 minggu sebelum ni pun Ustaz Api kata Ustaz Ahmad tak pergi pun. Abang kata Ustaz saya suruh pergi ngajar, jam ada gila dah dengan dia di seminggu dia di Masjid Betul Geng. Mereka kata subuh pun kena gila. Allah, malah jumpa nama tak pergi pula. Dia kata Ahmad bukan tak segi sangat, kalau sehat marilah kata insya-Allah. Kita pakai kongsi ilmu, peringatkan sesama kita. Mudah-mudahan orang beriman jumpa ahli fajar ni boleh tengok wajah pun al-mu'min yazdadul iqa'ul mu'min yazdadul iman. Boleh menambah iman kita, boleh apa dosa kita. Semangat balik ahli fajar dia panggil. Ahli fajar yang luar biasa, jaga hati qalbun salim, yang Allah hantar kita boleh berada di waktu subuh. Jagalah subuh kita, jagalah amalan-amalan yang sebut tadi, seperti mana para sahabat yang Tuhan jamin. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Muhammad Rasul Allah dan dia orang bersama Nabi, iaitu sahabat Nabi. Makkah 13 tahun tak ramai lagi. Kata setengahnya 100 lebih-lebih ya. Kata setengah kurang 100 dah. Tapi mereka ni teras. As-sabiqunal awwalun. Mereka ni yang sanggup jadi apa saja bila email kebar dah. Hak kena seksa, tak apa, tahan. Hak kena hijrah, tinggal habis kampung halaman harta. Sampai ke Habasyah, sampai ke Madinah. Sebab mereka yakin. Muhajiruna
Mari sanggup. Patut orang hak berimeh di kota Madinah pun ada hak kuat, walladzina awaw wa nasaru. Auliya ba'dhum auliya ba'd. Dia dah pasal apa pula tu. Tak apalah. Kita Allah hadahullah. Mudah-mudahan Allah betulkan dia. InsyaAllah semangat dia tu. Dan Nabi Muhammad ni sebut apa cerita dia dan para sahabat ni. Asyidda'u 'alal kuffar. Dia tegah dengan orang kafir. Baik kan? Kafir pada jenis banyaklah. Kafir harbi, kafir zimmi, kafir muahad, kafir ahli kitab. Hak lawan kita lah kena tegahnya. Bukan kafir semua kena bunuh belaka. Ada kafir hak Nabi guna pun masa hijrah tu. Hak tunjuk jalan dia tu kafir. Tak masuk Islam lagi. Hak masa duk bai'ah Nabi dengan ahli Madinah, bai'atul ula, bai'atul saniyah, Aqabah tu, ada orang kumpulan keluarga Nabi hak tak masuk Islam tapi dia jaga Nabi. Jaga di pintu lagi. Pak saudara Nabi pun ada 3 geruk. Geruk hak kafir tapi nak bunuh Nabi. Geruk pak saudara Nabi tapi pegang Nabi. Bela Nabi. Ni Abu Talib lah. Ada geruk yang ketiganya hak Tuhan pilih menjadi pembawa pembantu Nabi, Abbas, Ja'far, Hamzah. Tu pak saudara Nabi hak. Hak tu semangatlah siapa kena seksa, kena bunuh pak saudara Nabi ni dalam sirahnya. Asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, tapi sesama dia berkasih sayang lebih pada adik-beradik. Bahkan wa yusiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kadang-kadang kasih ke sahabat, kasih kepada orang muhajirin dalam ayat tu lebih pada diri dia. Sanggup dia lapar asalkah adik anak tupan di rumah dia ni kenyang. Asal dia jatuh tidur pun tak apa, asal orang boleh tidur. Pada nak menikmati dunia. Tu kita pun sunat isar lah. Kalau ada orang yang lebih utama biar dia lah, tapi di segi dunia saja lah. Tapi kalau akhirat di segi ibadat tak boleh kita nak isar. Kita duduk semaya sahawa, tak ada orang nak duduk sahawa ni. Tiba-tiba kata tak apalah, we ketua lah, aman duduk belakang tak apa. Al-isar fil qarbi makruh. Tak boleh. Sahabat ia tidak isar, buku kebajikan ni dia berebut. Takut dia kat orang. Nabi tanya, sama Nabi. Nabi kata sabiqum bil khairat. Nabi tanya siapa? Man asbaha minkumul yawma shaiman. Hak nombor 1 hak dah berebut dia klianya siapa? Abu Bakar lah. Siapa pagi ni sedekah dah duit kat orang? Dia juga. Siapa dah pergi ziarah orang sakit? Dah dia juga. Siapa dah hak pergi ikut jenazah orang mati? Dia juga. Ayat kata depan belakang dia. Berebut dah depan belakang. Supaya kita tengok orang Melayu di Mekah lah. Berebut belakang. Berebut nak duduk dekat tu imam. Berebut belakang dia. Kalau orang duk bagi air botol cek pesan ni berebut juga. Abang tengok. Nampak geng-geng travel umrah. Tak okey lah, tak ada piti nak bubuk air dengan orang susah mak itai. Yang duk bagi tu kita ni bubuk juga. Tamat pesan ni 3 biji. Nak suruh. Allah tak payah berebut lah. Patutnya kita dah pun derma. Apa widah kau orang Arabnya deh. Kita beli selori tu. Orang kaya Masjid Lunar ni buat umrah. Buat tabung Masjid Lunar untuk buka puasa di Masjid Haram sekali. Kau tak ada kita lah deh. Dari kau orang Arab. Apa pun kisah ni kita contohnya dah. Bubuh nama masjid. Orang masjid pun semangat tengok. Tamat kita atas Mekah ni buat dia buat buka puasa di Masjid Haram tu. Tu dia kena berebut gitu, bukan berebut dia ambil utama orang hak 3 biji hak untuk orang miskin tu kita berebut juga. Suasana berebut. Sebab tu kita berebut je deh. Berebut nak raudhah, berebut nak pergi sahawah. Tapi bawa rumah tak ada berebut gapo pun. Orang lama pun tak mari lagi. Kenapa? Suasana berebut tak ada rumah kita. Kalau jemput ni Nabi kata kalau manusia la ya'lamun nas
ma fin nida. Kalau manusia tahu besarnya pahala duduk kat rebel tu, wasafil awal, duduk sahawa ni, summa lam yajiduha, kemudian tak boleh nak dapat ni, illa an yastahimu alaih, mesti kena berundi. Jemput undi. Lastahamu, Nabi kata, pakat berebut nak berundi, nak duduk sahawa belakang. Tapi tak payahlah, demo lah. Kita munggu payah nak masuk tandah ke apa deh, membatuk ke apa. Kalau alasan tu okey lah. Kalau alasan semata-mata tak saya ambil kebajikan, rugilah kita. Masjid Ammar tinggi tu juga, tak saya duduk. Kecuali 3 ni biar tu email hak panah lah. Nak ganti tu emailnya salahnya mati tengah jalan ke mana dah, batuk ke, ketuk ke, kita boleh naik. Tak hak lain tu kanan kiri tu fadilah untuk orang duk sahawa. Tu email tak nak cek nak royak. Sah penuhkan sah. Duduk jauh situ, nak nusuk lagi dia juga. Masjid Ammar tu banyak dia tengok. Pakak semaya dia tu kata, "Ulama, kau makmur tak boleh takbir lagi kita." Apa? Tak nak masuk sah. Hak mari masjid Jumaat pula tak saya naik. Duduk buah bawah. Allah kata rugi. Itu tak ada nak berebut kita deh. Musim-musim mulia, tempat-tempat waktu istimewa dan tempat-tempat istimewa. Kita ada 2 kelebihan besar umat Nabi Muhammad. Tak ada panjang umur tapi kelebihan tempat mulia. Ada buat selakah belah ni boleh 100,000. Selakah belah ni boleh 1. Luas saja, tak ada boleh gapo. Masuk dalam masjid ni iktikaf. Boleh pahala besar dah. Mati dalam masjid, tak mati dalam masjid, itu lain dah. Kalau kita niat masuk dengan langkah tangan kanan, niat iktikaf, tak payah buat apa pun, niat ya. Niat iktikaf. Malas tak nak baca duduk dia. Boleh pahala dah. Itu kelebihan-kelebihan yang orang berebut dah. Dan insya-Allah setakat ni lah deh, insya-Allah. Hamba pun lagi ngajar pula lagi, takutnya habis suara. Pagi ni biasa batuk, tapi alhamdulillah pagi ni sihat mai. Tak apa, tak ada nasihat kata sedap. Nasihat hamba amal deh, insya-Allah. Ya. Terima kasih banyak telah dengar dan peringatkan hamba sendirilah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ni baik daripada Allah, petunjuk daripada Allah, dan semoga Allah kurniakan untuk waffaqana Allahu alladhina yastami'una al-qawl yattabi'una ahsanah ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Allahumma hdina wa hdi bina waj'alna sawaban liman ihtada. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya' wa alsinatana minal kadhib. اللهم اهدنا اللهم احسن اخلاقنا اللهم اعز الاسلام والمسلمين واهلك الكفرة والملحدين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين وفي انحاء العالم اللهم اهلك اليهود الذين قتلوا المسلمين في فلسطين يا الله اللهم شتت شملهم وزلزل أقدامهم وانصرنا عليهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.